اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. بسم العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, ketika ia hendak bersalin, maka sakit beranak itu memaksanya pergi bersandar ke pangkal sebatang pohon tamar. Ia berkata, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang. Lalu ia diseru dari sebelah bawahnya, janganlah engkau berduka cita wahai Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Maka makanlah dan minumlah, serta bertenanglah hati dari segala yang merungsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku bernazar dia membisu kerana Allah, yakni Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Kemudian baliklah ia kepada kaumnya dengan mendukung anaknya. Mereka pun menempelaknya dengan berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perkara yang besar salahnya. Wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya, dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan yang jahat. Maka Maryam segera menunjukkan kepada anaknya. Mereka berkata dengan hairannya, bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buaian? Ia menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan ia telah menjadikan daku seorang nabi. Dan ia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada. Dan diperintahkan daku dengan mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup. Serta diperintahkan daku taat dan berbuat baik kepada ibuku. Dan ia tidak menjadikan daku seorang yang sombong, takabur atau derhaka.
Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan. Dan pada hari aku mati serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kembali penafsiran surah Maryam. Surah yang ke-19 pada juzuk yang ke-16. Pada kuliah yang lepas, sebulan lepas, pada tarikh 1 bulan 4, 1 April, sebelum kita berhenti seketika untuk menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak dan pengisiannya, maka kita telah menceritakan kisah bagaimana permulaan Allah Ta'ala memilih Maryam AS untuk melahirkan Nabi Isa AS. Sebagaimana kita ceritakan juga sebelum ini tentang kisah Nabi Allah Yahya AS. Yahya dan Isa berada pada satu zaman dan merupakan dua mukjizat yang terhebat, yang terbesar. Itu mukjizat kelahiran. Adapun Yahya lahir daripada seorang perempuan yang tua dan daripada seorang ayah yang tua, iaitu Nabi Allah Zakaria AS. Maka dengan kehendak dan izin Allah, Allah menjadikan isteri Zakaria melahirkan anak bernama Yahya AS. Dan demikian juga Allah Ta'ala menyebut di antara keajaiban kelahiran ialah Nabi Isa AS. Yang lahir, kalau Nabi Yahya daripada kedua ibu bapa yang tua, yang mustahil pada akal akan lahir pada usia demikian. Manakala Nabi Allah Isa lahir daripada seorang ibu tanpa bapa, yang juga mustahil secara akalnya ia boleh terjadi dan berlaku, melainkan ia kehendak Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala tunjukkan tentang kekuasaan Allah dalam kejadian-kejadiannya dengan menciptakan Adam tanpa ibu dan bapa, menciptakan Hawa daripada Adam AS dan memperbanyakkan zuriat dan keturunannya, membiak lelaki dan wanita berkahwin sehingga membentuk generasi demi generasi. Maka itu adalah semua keajaiban ciptaan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala nak beritahu di antara keajaiban ciptaannya ialah menghidupkan semula yang mati, mengadakan semula yang mati. Maka di sini satu tadarus bagaimana Allah nak beri faham pada manusia tentang kekuasaan Allah yang mencipta manusia. Sebagaimana kekuasaan Allah yang mengembalikan manusia sesudah mereka binasa, mereka mati, mereka hancur, untuk dibangkitkan semula. Maka ini adalah bagaimana Allah mentarbiah manusia dalam membentuk kepahaman mereka yang betul tentang berkuasanya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala cerita, bila mana sesudah Allah memilih Maryam yang akan melahirkan, menunjukkan satu mukjizat agung Nabi Allah Isa AS, maka Allah menceritakan kesakitan Maryam. Fa'aja'ahal makhab. Bila datang kepadanya sakit, orang hendak bersalin. Supaya semua orang tahu bahawa bersalin ini dia ada sakit. Dia sebagai satu daripada sunnatullah. Dan satu daripada fitrah kelahiran. Mana pun orang beranak, mana pun orang yang melahirkan anak, maka datang rasa sakit. Maka ini satu benda yang Allah Ta'ala jadikan sebagai satu sunnatullah. Sebagaimana Allah jadikan sakit, mati itu ada sakitnya. Sebagaimana Allah tadi jadikan rasa kenyang, rasa lapar, kesemua rasa tadi adalah salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Didatangkan rasa sakit, al-makhad, yang sakit hendak bersalin. Ila jiz'in nakhlati, maka Maryam AS bersandar di sebatang pokok kurma. Qalat, lalu ia berkata, Maryam AS berkata, Ya laitani mittu qabla hadha. Aduhai, alangkah eloknya, alangkah baiknya kalau sekiranya aku mati sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku tidak pernah diingati atau tidak pernah diketahui tentang cerita aku. Baik, Maryam AS, ketika mana Allah Ta'ala memilihnya sebagai satu bukti kebesaran Allah, maka Maryam AS perlu melalui satu ujian yang berat, yang disebut sebagai satu fitnah, iaitu melahirkan anak tanpa bapa. Ya, bagi Maryam sebagai seorang manusia, dan ini adalah sifat manusia semuanya, agak berat untuk menghadapi ujian Allah.
Di sebalik redha, di sebalik akur dengan segala takdir Allah, manusia tidak boleh menyembunyikan bagaimana rasa bimbang mereka. Umpamanya, kita yakin rezeki Allah bagi pada kita. Tapi kebimbangan tu ada. Tetap akan ada. Demikian juga kita yakin bahawa setiap manusia akan mati. Tapi kebimbangan mati itu tetap ada. Takut untuk menghadapi sakaratul maut. Sebagaimana kita menerima takdir Allah Ta'ala kepada anak-anak kita. Namun kebimbangan tentang anak-anak itu tetap ada. Ini menunjukkan sifat lemah manusia dan fitrah. Maka ini tidak salah. Maka Maryam AS, di sebalik redha dengan ujian Allah, di sebalik kekuatan iman Maryam AS, maka beliau bimbang akan menjadi tohmahan dan fitnah. Di sini menunjukkan dalil bahawa boleh kalau kita bimbangkan fitnah agama, kita mohon kematian. Ya, bila nanti Maryam melahirkan anak, dia bimbang orang kata ini anak zina. Maryam ini telah melakukan perkara sundal, perkara tidak baik. Maka dia bukan sekadar perlu mempertahankan dirinya, demikian juga maruah ibu bapanya. Bahkan maruah keturunannya yang baik. Dan maruah orang-orang berada sekitarnya. Maka Maryam bimbang, takut dia tidak mampu menghadapinya. Yang saya katakan kebimbangan ini fitrah. Kita bimbang, takut tidak mampu menghadapinya. Maka Maryam berkata, ya laitani, aduhai kalau sekiranya mitu qabla halak, aku mati sebelum ini. Baik, aku mati. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku dilupakan oleh orang seolah-olah aku tak pernah ada. Lalu Allah Ta'ala menghiburkan Maryam dengan kebimbangan Maryam tadi dengan firman-Nya, fanadaha min tahtiha, maka datang suara daripada bawahnya. Maryam AS sedang duduk, datang suara daripada bawah. Setengah ulama menyatakan suara yang dimaksudkan ialah suara Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa yang bakal dilahirkan ini atau yang dilahirkan ini berkata-kata kepada ibunya untuk menenangkannya sekaligus menghilangkan kebimbangannya dan mendatangkan kegembiraan. Sebab Maryam rasa dia bersendirian dalam menghadapi ujian ini. Tiba-tiba anak ini berkata, Allah tahzani, jangan berduka cita wahai ibuku. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah Ta'ala menjadikan di bawah kamu ini wahai ibuku sebatang anak sungai. Baik, kenapa dihilangkan kebimbangan Nabi Allah, kebimbangan Maryam dengan pertama percakapan Nabi Isa. Maryam kembali menjadi kuat. Dan dalam kata-kata tadi ada ucapan la tahzan, jangan berduka cita, jangan sedih. Tuan-tuan, kita kalau kena musibah, datang seorang yang kita hormati, datang seorang yang kita kagumi, sudah cukup mengurangkan musibah. Kemudian dia berkata pula pada kita dengan berkata jangan sedih, jangan duka cita. Ia akan menguatkan lagi kepercayaan diri kita, menguatkan lagi kekuatan diri kita. Lalu suara ini juga memberitahu tentang nikmat, ya. Kerana Maryam dalam keadaan dia lemah, sakit melahirkan anak, kemudian lemah melahirkan anak. Mula-mula sakit sebab nak lahir anak, kemudian lemah sesudah melahirkan anak dengan lapar. Tetapi kebimbangan manusia ini dihilangkan dengan makan dan minum. Ketika mana manusia bimbang, manusia takut, macam mana nak kurangkan kebimbangannya? Diberi makan, diberi minum. Maka hilang kebimbangannya, hilang ketakutannya. Ada orang kata, Ustaz, kita kan kalau bimbang tak selera makan. Kita kan kalau bimbang tak selera minum. Ya, ketika mana perut kita masih terisi. Tapi bila mana kita benar-benar lapar, maka kita akan makan. Sebagaimana kita ni, tuan-tuan, akan kencing, akan berak. Memanglah kita boleh tahan kencing berak kita. Tapi bila sampai masanya kencing berak, maka kita akan kencing berak walaupun bersedih, berduka cita. Demikian makan. Maka diberitahu kepadanya. Ada setengah ulama menyatakan, ulama tafsir menyatakan bahawa yang menyerunya ialah Jibril AS untuk menenangkannya. Ada yang mengatakan Nabi Isa AS yang berkata, jangan bersedih, di bawahmu ini adanya anak sungai untuk menjadi minuman kamu, menghilangkan kepenatan, menghilangkan kehausan kamu. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati, dan goncangkan, hampirkan kepadamu dengan batang pohon kurma. Iaitu Allah Ta'ala kata, hariki jiz'in nakhlah, goyangkan pohon kurma. Tusaqid alaiki rutaban janiyah, nescaya akan berguguranlah buah-buah rutab yang baik.
baik rutab. Bila kita sebut rutab, Maryam AS, dia berada di tempat jauh daripada orang. Kita dah sebut sebelum ini ayat penafsiran makanan qasiyah, tempat jauh. Tempat jauh ini adalah tempat yang jauh di tengah padang pasir. So, Maryam AS tidak mau dilihat oleh orang. Tiba-tiba di tengah padang pasir tadi ada sebatang kurma. Yang Maryam bersandar, berteduh di bawahnya untuk melahirkan anak. Maka bayangkan dalam, bila ke mana lari tadi tak fikir makan minum. Dan bila sudah sampai waktunya, maka datang balik perasaan lapar dan hausnya. Maka digembirakan pertama dengan air. Digembirakan dengan minuman. Kemudian digembirakan dengan berita yang kedua, iaitu pohon kurma yang berbuah. Maryam tak pernah pandang pokok kurma ni berbuah ke tak berbuah. Dia cuma berfikir bersandar untuk berteduh di bawah kepanasan matahari. Tapi bila dikatakan kepadanya, goncangkan pokok tadi. Maka digoyangkan, maka pokok kurma itu pun jatuh. Tuan-tuan sekalian, normalnya kita kalau pergi mana-mana kebun kurma, lalu kita goyangkan, dia takkan jatuh. Terutamanya bernama rutab. Rutab ialah kurma yang kita sebut separuh masak. Itu dia masih kuat pada tangkai dia. Bukan kurma dia dah masak lama. Pada masak lama, tuan-tuan sekalian, dia mungkin jatuh. Ini macam umpama kita nak kait nyau muda. Nyau muda tu paling susah nak jatuh. Tapi kalau nyau komeng, nyau tua senang jatuh. Mungkin dia sentuh jatuh. Nyau muda ni kena tarik dia kuat baru dia jatuh. Maka tak mungkin buah rutab ini jatuh semudah itu. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala nak mengembirakan Maryam. Dan di sini juga dalil, Allah memang memberi rezeki muka apa yang Allah kehendaki. Tapi Allah jadikan bagi setiap rezeki itu mesti ada usaha. Allah ikatkan dengan usaha. Ya boleh Allah Ta'ala terus bagi rezeki pada kita. Tapi Allah tetap akan jadikan satu perantara bagi rezeki itu namanya ikhtiar. Atau usaha. Baik, kenapa manusia ini diajar berusaha? Kenapa manusia tak diajar dengan keyakinan yang tinggi cukup? Tak apa, nanti Allah berilah rezeki. Allah tetap suruh manusia berikhtiar, berusaha. Kerana manusia ini tuan-tuan sekalian gini. Kita boleh je kenyang tanpa makan. Boleh atau tidak kenyang tanpa makan? Boleh tak kita hilang haus tanpa minum? Boleh. Tetapi bukankah di antara keseronokan kita ialah menikmati makanan? Kita suap kat mulut. Kita ambil air tak kat mulut. Bukankah itu kenikmatan? Boleh saja Allah lahirkan anak begitu. Tapi Allah datangkan dengan satu usaha untuk kita merasakan kenikmatan. Ia sebagai satu daripada rahmat Allah pada hamba-Nya. Kerana manusia dengan ikhtiarnya dia akan menjadi tenang. Dia tenang. Sebab itu kita, kalau kita bawa barang keluar berniaga kat pasar, kita rasa tenang. Sebab kita dah letak usaha. Kita telah letak ikhtiar kita. Maka Maryam disebab lemah tubuh badan, Allah perintah dia usaha. Goncang sikit pokok tu. Dan keadaan Maryam yang lemah. Maka oleh kerana Allah menyuruh berusaha, maka dia buat juga. Maka jatuhlah buah rutab yang begitu baik. Yang sesuai dimakan oleh wanita yang baru kelahiran anak. Buah rutab ini tuan-tuan kata ulama, ada dua kebaikan yang utama bagi wanita. Semua baik bagi wanita. Yang pertama, ketika mana dia susah untuk beranak. Dia banyakkan makan buah rutab, maka cepat beranak. Yang kedua, ketika mana sudah melahirkan anak. Bila dia banyak makan, dia akan mendatangkan tenaga segera. Bukan menyembuhkan segala luka-luka, kelahiran dan sebagainya. Bukan ia antara buah yang mendatangkan kembali rasa gembira. Kita tuan-tuan, bukankah kita kalau tengok pantai gembira? Tengok pokok rasa gembira. Tengok bukit rasa gembira. Tengok kampung, tengok signboard kampung rasa gembira. Betul atau tidak secara psikologi? Ada benda kita gembira dengan melihat. Ada benda kita gembira dengan mendengar. Tuan-tuan dengar lagu raya, gembira. Dengar lagu raya. Ada benda yang kita gembira dengan menyentuh. Dapat sentuh anak-anak kita, cucu kita, gembira. Ada benda gembira dengan makan. Allah dapat makan lemang, seronok jadi. Tak kira dah ni kecil manis tinggi pun tak apalah, makan-makan. Seronok. Maka Allah jadikan buah rutab ini buah kegembiraan. Makan untuk menghilangkan kesedihan. Maka kalau orang tu banyak sedih, makan buah rutab. Antara benda yang boleh mengembirakannya. Sebab dia akan mengembalikan kesihatannya dengan baik. Sebab kita ni tuan-tuan sekalian, yang jadi sedih, dia ada plus.
kita sedih. Campur pula tak ada duit, lagi sedih. Campur pula sakit, lagi sedih. Campur pula orang tak cakna, orang tak zahir, lagi sedih. Dia plus berganda. Tapi kalau kita ada kena musibah, tapi datang nikmat, sedih tapi ada duit, kurang sikit sedih. Ada kawan pula cakna tanya khabar, kurang lagi sedih. Ada kawan pula hantar makanan, hantar minum, lagi kurang sedih. Ini kan pula Maryam, tengah sedih, datang keajaiban makanan, keajaiban minuman. Dia berada di padang pasir yang tidak mengharapkan air, rupanya ada air mengalir di bawahnya. Dan pohon kurma yang tak pernah disangka ada buahnya, tiba-tiba jatuh buah rotak yang begitu sedap, yang begitu nyaman, yang begitu baik. Lihat kesedihannya hilang. Di samping Nabi Allah Isa yang bertutur dan berkata-kata. Yang menghiburkan hati ibunya dengan berkata, Allah tahzani. Jangan sedih, mak. Kata kita ni, kalau kita, orang perempuan lah khususnya, dengan penak beranak, tengok muka bayi tu hilang sedih. Kalau bayi tu boleh senyum, lagi hilang sedih. Ini pula bercakap. Bercakap pula bahasa yang menenangkan. Jangan duka cita, jangan sedih. Tetapi kita ambil contoh gini. Kalau seorang ayah lah, seorang mak sedih. Tiba-tiba datang anak kecilnya, usap matanya, usap mukanya. Ayah jangan sedih, ayah. Ayahnya bersemangat kembali. Ini kan budak yang baru lahir. Lihat bagaimana Allah menghilangkan kesedihan Maryam. Yang kita sebut tadi, memang dalam sifat kita manusia ni lemah. Bila datang ujian, disebabkan kita redha ke, kita terima, datang juga sifat lemah bimbang. Itu tidak dapat dinafikan. Ia berlaku pada semua. Kalau berlaku pada Maryam AS, sebenarnya kepada kita. Namun kita tetap tenang dengan membilang nikmat yang ada. Nikmat yang Allah kurniakan. Sebab itu ketika mana kita sedih, lihatlah nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Itu akan menghilangkan rasa sedih kita. Lihatlah segala kurnia Allah pada kita. Itu akan menghilangkan rasa sedih kita. Kemudian kata Allah, fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah wahai Maryam. Minumlah air. Wa qarri aina. Dan qarri aina artinya gembiralah dengan kelahiran anak ini. Anak yang berstatus Nabi. Jadi sebalik bimbang Maryam, takut dikata ini anak zina dan dia berzina, tiba-tiba Allah kata bergembira dengan anak ini. Sesuatu anak ini yang bernama Isa AS. Yang merupakan mukjizat. Yang merupakan kemuliaan manusia. Bukan seorang Nabi, seorang Rasul yang tercinta. Kemudian kata Allah dalam mengajar Maryam. Iaitu ini adalah kata-kata Jibril AS kepada Maryam dengan perintah Allah. فَإِمَّا تَرَيِنْ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. Kalau kamu jumpa mana-mana orang. Ya Allah ajar kepada Maryam bagi menghadapi rasa sedih dan tekanan ini. Tadi tekanan secara dirinya sudah selesai. Dengan ada makan, minum, dengan percakapan anaknya Isa. Sekarang ni tekanan untuk berhadapan dengan orang pula. Macam mana? Kita dah pulihkan motivasi diri kita untuk diri kita. Sekarang motivasi kita untuk berhadapan dengan orang. Allah ajar kepada Maryam. Fakuli, katakan. Inni nazartu lirrahmani sawma, aku berpuasa. Dengan nama Tuhanku pemurah, aku berpuasa. Falan ukallimal yawma insiya. Aku tak akan bercakap dengan sesiapa. Allah ajar Maryam gini, Maryam. Dalam menghadapi fitnah yang bakal yang kamu takuti ini, jangan cakap. Jangan cakap apa-apa. Kenapa? Kerana ia akan dikendalikan oleh orang lain. Yang akan menjawab fitnah ini ialah bayi kamu sendiri. Bukan kamu. Tuan-tuan, Maryam AS, kita tuan-tuan. Bila ada orang wakil untuk kita bercakap, maka ia menjadi kita satu ketenangan. Orang tengah bercakap. Kita ada benda kita tak perlu cakap direct. Kita perlukan orang tengah. Kita lebih baik berdiam diri. Sebab itu tuan-tuan tengok di mahkamah. Kan mahkamah baik, KT orang kena tuduh ke, orang kena dakwa ke dan sebagainya. Dia dalam tekanan dia, maka dia cakap, orang tengah cakap, peguam cakap. Maka bukankah bila peguam cakap dia bertenang? Seperti ada yang menyembelahinya dan ada yang bercakap untuk menyokong dia. Maka Allah ajar Maryam jangan cakap apa-apa. Bukan berkata aku berpuasa. Baik. Berpuasa tidak bercakap. Ini bukan syariat kita. Ini syariat zaman dulu. Setiap zaman dia ada syariat. Adapun Nabi SAW dalam syariat kita tuan-tuan, dilarang kita berpuasa untuk tidak bercakap. Tak nak bercakap. Diriwayatkan tentang seorang sahabat bernama Abi Israel. Dia bernazar untuk tidak mau bercakap.
dan tidak mau berteduh dengan matahari. Yang ni biar terus terdedah matahari, maka Nabi SAW menyuruh Abu Isra'il supaya bercakap. So ini bukan syariat Islam. Bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya umat dulu ya. Ada syariat, boleh tak bercakap. Allahumma illa melainkan kita tak bercakap disebabkan kerana kita bimbang percakapan keji, percakapan buruk, percakapan yang tidak baik. Ada pun percakapan yang baik. Contohlah, suami tanya, awak tak nak makan? Ya, tak nak cakap. Sebab marah ke suami. Atau kata, bang, saya dah bernazar tak nak cakap dengan abang. Maka ini tak boleh dilarang. Kena bercakap. Atau suami pula tak nak cakap. Bang, nak ke mana? Diam. Guna bahasa isyarat je. Tak boleh. Atau tulis SMS je. Tak boleh, kena bercakap. Kerana kita bergaduh macam mana pun orang kena bercakap. Khususnya anak-anak, khususnya suami isteri. Tidak boleh melebihi satu tempoh. Tak nak cakap sekejap boleh lah. Tapi tak nak cakap lama. Maka ini merupakan satu perkara yang dilarang. Melainkan dengan cuang untuk mengajar dan mendidik. Ajar dan mendidik, kita pun diam seketika. Untuk didik dia. Tapi kalau saya sahaja menganggap ia sebagai satu ibadat diam ini. Dengan tidak mau bercakap langsung. Walaupun pada perkara-perkara yang patut dia bercakap. Maka ini dilarang dalam Islam. Sebagaimana hadis Abu Isra'il. Kemudian Allah Ta'ala ajar Maryam supaya jangan bercakap. Jangan bercakap dengan sesiapa pun. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Lalu Maryam datang mendukung anaknya Nabi Isa. Apapun Maryam mesti menghadap. Maryam tidak diajar oleh Allah bawa budak ni lari jauh. Sehingga hilang berita dan hilang jejak. Tetapi, kerana ini adalah perintah Allah untuk mereka, untuk Maryam bertemu dengan kaumnya. Dan untuk menyedarkan kaumnya tentang kekuasaan Allah SWT. Mengingatkan mereka akan kembali akan kekuasaan Allah yang menghidupkan kematian, yang menciptakan manusia. Yang berkuasa atas kejadian manusia. Maka Maryam datang bawa anaknya Maryam. Lalu mereka berkata, Ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Kenapa kamu buat perkara yang terkutuk ini dengan melihat Maryam mengendongkan bayi? Ya ukhta Harun, wahai keturunan Harun. Kita tahu Nabi Isa dengan Nabi Harun jauhnya beratus tahun, even 1000 tahun. Bukan bermaksud Maryam ini ialah dia ada saudara nama Harun, Nabi Harun, bukan. Maksudnya ialah Maryam ini keturunan Harun AS. Keturunan. Sebagaimana salah seorang isteri Rasulullah bernama Safiyah, keturunan Harun. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, maka na abuki imra'as sau'in. Ayah kamu wahai Maryam bukanlah orang tidak baik. Wa ma kanat ummuki baghiyah, mak kamu juga bukanlah orang tak baik. Kenapa kamu buat benda macam ni? Kita tuan-tuan, bila seorang tu tak baik, buat benda tak baik, kita nak insafkan dia, kita kata mak awak kan orang baik. Ayah awak pun orang baik. Kenapa awak buat benda tak baik? Disebut keturunan. Supaya dia malu. Tetapi ini ialah orang-orang yang melihat Maryam. Mereka telah berprasangka buruk sebelum bertanya pada Maryam. Dan mereka telah menghukumi dan menghakimi Maryam sebelum mengetahui hal sebenar. Maryam, kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Tanpa mereka mendengar penjelasan Maryam AS. Apa kata Maryam? Fa'asyarat ilai. Dia memberi isyarat kepada anaknya Isa. Qalu, mereka kata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyah? Macam mana kami nak bercakap dengan budak kecil ni yang baru lahir? Artinya ketika mana mereka menuduh sembrono pada Maryam. Mereka boleh anggap benda itu masuk akal dalam tuduhan tanpa mendengar bicara Maryam. Tiba-tiba Maryam kembali menjawab dengan isyarat pada anak. Lalu mereka berkata, bagaimana boleh mungkin kami bercakap dengan budak ini? Mereka tak pernah terfikir bagaimana boleh atau mungkin kamu menuduh Maryam yang baik ini melakukan zina. Kenapa tak tanya dulu? Maka Allah jawab sangkaan mereka dengan keajaiban bayi ini. Iaitu Nabi Isa. Asyarat ilai, tunjuk kepadanya. Sebab Maryam dah berkata, aku tak akan bercakap. Lalu kata mereka, macam mana kami nak bercakap? Tiba-tiba bayi yang hebat, yang ajaib ini berkata, Inni Abdullah, aku hamba Allah. Baik, pertama-tama Nabi Allah Isa berkata, aku hamba Allah. Untuk menunjukkan di sebalik keajaibannya, dia tetap hamba Allah. Tuan-tuan sekalian, kita ni,
kadang-kadang ada kelebihan sikit-sikit dah lupa kita hamba Allah. Kaya sikit, pandai sikit, nampak lain pada orang lain sikit. Oh, saya ni lain. Saya ni keturunan lain. Malu nak ngaku kita hamba Allah. Lihat Nabi Isa. Ajaib bayi ni bercakap. Pertama, dia nak beritahu di sebalik segala keajaiban yang berlaku ini daripada mak dia sampai dia. Inni Abdullah, aku hamba Allah. Menuruti perintah Allah. Semua berlaku ini kehendak Allah. Ataniyal kitab. Yang diberikan kepadaku kitab. Yakni kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dan dia menjadikan aku sebagai seorang Nabi. Budak ini tu berkata, aku ni Nabi daripada awal. Ini bagi menolak sangkaan orang-orang Nasara Kristian yang berkata Isa itu anak Tuhan. Atau Isa itu Tuhan. Kerana Isa sendiri berkata, Inni Abdullah, aku hamba Allah. Atani al-kitab, aku dapat wahyu. Wa ja'alani nabiyya, dan aku Nabi. Maka menjawab sangkaan, menjawab apa yang berkata sama ada Yahudi yang berkata Nabi Isa itu anak zina. Ia Nabi. Ataupun Kristian yang menganggap Isa itu anak Tuhan. Tidak, ia Nabi, bukan anak Tuhan. Ia hamba Allah. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku dijadikan berkat di mana pun aku berada. Ya, berkat kenabian, berkat tunduk ajar, berkat ilmu, mengajar kebaikan, menunjuk ke arah ke hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini namanya berkat. Tapi bila sebut orang ni berkat sebab ada dia, orang pun tahu. Orang pun alim, orang pun dibimbing, orang pun diajar dan dididik. Ini keberkatan utama, itu keberkatan disebabkan ilmu. Dan sebab dia juga berkat sekian-sekian, ini keberkatan disebabkan harta. Atau keberkatan disebabkan pangkat dan kuasa. Berkat paling tinggi, berkat kerana ilmu. Sebab dengan ilmu manusia berubah dari dalam. Harta ni cuma ubah dari luar. Kita ada harta, ubahlah dari luar. Baju kita lawa sikit, gosok sikit, kereta kita lawa sikit. Tapi ilmu dia ubah dari dalam. Dalam kita berubah. Lebih tahu, lebih mengerti. Lebih tahu matlamat hidup dan tujuan hidup. Okay, sebenarnya perubahan pertama kita nak perubahan dalam dulu. Contoh kalau nak berubah, kita kan memang saya Ustaz nak berubah jadi hebat. Nak berubah jadi hebat, pertama berubahlah dengan ilmu dahulu. Sebelum kita nak ubah diri kita dengan harta dan kuasa. Ilmu yang benar-benar mengubah manusia untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Wa awsani bis salati waz zakat, dan aku membawa perintah solat dan perintah zakat selagi mana aku hidup. Perjuangan Nabi Isa AS bukan Nabi-Nabi AS mengajak manusia untuk solat, mentauhidkan Allah, dan berzakat untuk membuang kecintaan pada harta dan dunia. Membina hubungan masyarakat. Wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran, Tuhan tidak menjadikan aku seorang yang sombong. Syaqiyan, ataupun seorang yang celaka. Bila sebut perkataan syaqiyan, iaitu orang-orang yang mendapat kecelakaan disebabkan kejahatan dia. Kita sama ada kita ni sa'id, bahagia, ataupun syaqi, celaka. Sa'id bahagia itu orang mendapat kebaikan rahmat Allah Ta'ala. Syaqi celaka ini Allah tidak merahmati dia, tidak mengampuni dia. Wassalamu alaihi, dan sejahtera ke atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dimatikan, pada hari aku dihidupkan kembali. Di sini Nabi Isa AS menyebut 9 sifat dia. Maryam AS bukan sekadar terhibur dengan perkataan anaknya Isa. Tapi Isa AS beritahu dia ada 9 kelebihan. Bayangkan daripada lahir dah ada 9 kelebihan yang disebut dalam ayat ini. Kelebihan pertama dia nak beritahu aku ini hamba Allah, Abdullah. Apakah itu kelebihan hamba Allah? Ya. Menunjukkan bahawa pengabadian 100% kepada Allah SWT. Aku tak akan takut pada manusia. Aku tak akan bergantung pada manusia. Tak berharap pada manusia. Kenapa? Kerana aku hamba Allah. Ini pertama sifat kemuliaan Nabi Isa AS. Hamba Allah. Dan yang kedua, Nabi Isa sebut kemuliaannya aku diberikan Injil. Diberikan kitab. Dan yang ketiga, diberikan kemuliaan menjadi Nabi. Untuk menolak dakwaan, fitnah, tohmahan bahawa Maryam itu berzina. Kerana yang berzina tak akan melahirkan Nabi.
Nabi dilahirkan daripada seorang perempuan yang suci, yang mulia. Tidak pernah Nabi dilahirkan daripada zina. Maka menunjukkan Isa AS lahir dengan keadaan suci. Walaupun tanpa bapa sebagai bukti kebesaran Allah. Bahkan ia bukan perkara yang aneh sebenarnya kalau dibandingkan bagaimana terciptanya Adam AS dan Hawa. Dan dijadikan aku ini mubarakan. Mubarakan kita dah sebut, yang memberi manfaat. Siapa pemberi manfaat dipanggil mubarak, yang diberkati. Dan yang kelima disebut awsani bis salati waz zakah. Aku membawa perintah menunaikan solat, membina hubungan hamba dengan Tuhan, membersihkan diri dan juga zakat yang membersihkan harta, menolong fakir miskin dan menjadi sebab kehidupan di dunia. Zakat kan harta. Dan yang keenam, barram biwalidati, taat kepada ibu aku. Ini menunjukkan kelebihan seorang ibu yang melahirkan. Yang melahirkan anaknya, maka di antara perkara yang wajib anak-anak tu buat berbakti pada ibunya. Bahkan kita tahu, kita ni tuan-tuan kalau kita buat apa pun pengorbanan untuk mak ayah kita, tidak mampu menandingi walaupun satu nafas kesakitan dia waktu mengeluarkan kita daripada perut. Satu nafas dia tahan, dia akan keluarkan kita daripada rahimnya, belum dapat kita balas dengan segala pengorbanan atas dunia ini. Yang kata yang lain, jangan ingat beri 100 bulan, 200 bulan dah bayar jasa mak kita. Tak boleh. Jangan ingat sebab kita selalu buat itu, buat ini, dah balas jasa. Tak. Walaupun satu hembusan ibu kena tahan sakit ketika mana melahirkan kita. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut kelebihan ketujuh dan ke-8 Nabi Isa, iaitu walam yaj'alni jabbaran. Aku tidak jadikan oleh Allah sebagai seorang yang sombong. Di sebalik dia ada kelebihan macam tu, dia tak pernah sombong. Tetapi ini antara nikmat. Yang Allah bila nak beri pada hamba-Nya nikmat tadi, Allah beri nikmat tanpa ada sedikit pun, sekelumit pun sifat sombong, maka itu kurnian Allah. Tapi kalau beri nikmat lalu sombong, maka itu adalah satu azab daripada Allah. Dan bila disebut perkataan walam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Apa maksud syaqiyan? Iaitu dek kerana sombong, dia tak akan bahagia, bukan dia akan celaka. Siapa pun sombong atas dunia ni dengan harta, dengan pangkat, dengan apa benda pun, kita jangan ingat bahawa dia akan bahagia. Bukan dia akan ditimpa dengan kecelakaan disebabkan sifat sombong. Kemudian sifat yang ke-9 ialah assalam. Apa maksud assalam? Iaitu keselamatan daripada segala musibah. Daripada segala gangguan syaitan. Sama ada masa dilahirkan, syaitan tak ada kacau. Sebab itu Nabi Isa lahir tak nangis. Atau ketika mana hari kematian, syaitan tak kacau ketika sakaratul maut. Atau ketika mana hari kebangkitan, syaitan tak boleh lagi nak mengganggu ataupun nak mempengaruhi atau menjadikan ia sebagai sebab. Sebab keselamatan syaitan tak ada. Nabi Allah Isa, saya jelas, bebas sebebas-bebasnya daripada segala gangguan syaitan. Wa imma waktu lahir, wa imma waktu mati, yang sakaratul mautnya, atau waktu dibangkitkan. Tak ada. Tak ada kaitan dengan syaitan. Ada orang, waktu lahir dah kena ganggu syaitan. Waktu mati kena lagi ketika sakaratul maut. Dan waktu bangkit, syaitan masih melekat dengan dia sebagai satu kejahatan yang berpanjangan yang akan dihadapi di hadapan Allah SWT. Maka ini keajaiban Nabi Allah Isa AS yang Allah sebut untuk menceritakan bagaimana kelahiran ajaib ini dan bukti dan tanda kebesaran Allah SWT dalam kejadian dan penciptaan yang kita akan sambung kembali tentang sifat ini ialah milik kemuliaan kepada seorang Nabi yang hebat, itu Isa AS. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.